Hai, good morning. Hari ni kita ada audit, environmental compliance audit. So kita akan pergi audit sekejap lagi pukul 10. Lepas tu mula-mula kita pergi makan dulu. Tiba-tiba Ucup nak ikut. So dah siap dah ni. Hari ni pergi audit kat site dekat mana tu boleh habang PNC, tapi akan ada macam proses tu akan tunjuk lah apa-apa benda apa buat sikit-sikit lah. Tak nampak orang, tak nampak site kat mana. Nama klien tak boleh habang PNC. So tapi nak tunjuk kata nak tunjuk kata audit macam mana Yuyun at work buat audit. So jom, sekejap lagi kita dah siap ni. Jom, kita dah sampai dah site. Kita tunggu lead auditor sampai. Lepas tu boleh mulalah audit. Lepas tu hari ni kita bawa Ucup teman. Bukan ajak pun, tapi dia nak teman. Ayah, janganlah pasang macam tu. Nanti masuk dalam orang punya ni. Ada orang panggil kat sebelah. Malu. Siapa Nizam? Awak saja. Dah lah. Jangan. Okey. Sekejap lagi kita ambil suruh sikit. Iya ke kamu orang? Awak nak kena kutip? Orang tahu bila awak tengok muka orang macam tu tahu dah. Muka nak cari pasal. Okey, tu je lah. Nak pakai membahas apa semua. Tukar kasut siap-siap. Okay. Biar video sorry pun ni ya. Dia goreng dah storage. Hai. Alhamdulillah dah habis dah audit hari ni. Dah siap dah tadi petang. Dah habis closing apa benda semua. Dah present finding apa benda. Lepas tu semua pun bersurai lah. Dia dah sampai ke rumah sebenarnya. Lepas tu baru nak dah makan-makan semua ni, pakai tudung elok-elok balik sebab nak buat video closing ni. Lepas tu nak sembang dengan hampa pasal macam mana boleh terfikir nak jadi environmental auditor. Cerita dia aku dah kerja, start kerja grad 2010. Lepas tu 2011 dah kerja, Alhamdulillah. Lepas tu bila 2011 kerja tu memang starting dulu belajar environment. Starting pun kerja environmental engineer dekat Kelang. So okey lah, mula dah masuk kerja apa benda semua tu
fresh grad, macam banyak benda nak belajar, banyak benda data, benda semua kan. So tak apa, kerja. Dah lepas 3 tahun berhenti, masuk jaga wastewater pula, masuk company lain jaga wastewater. Lepas tu lepas 4 tahun berhenti. Lepas 4 tahun berhenti, masuk construction jadi environmental officer. So all together dah 10 tahun kerja dalam bidang environment. So lepas tu bila lama-lama dah kerja kan, rasa macam especially kalau kerja je satu tempat tak pergi mana-mana kan, rasa macam tak berkembangnya. Macam dia dah kerja, dah tahu dah, macam dah kerja satu tempat tu dah tahu semua benda. Lepas tu rasa macam rasa macam nak belajar benda baru. Rasa macam nak, rasa boring, bosan apa semua kan. Rasa macam nak gain new knowledge, nak belajar. So lepas tu aku pun macam dia fikir-fikir lah, benda apa yang aku boleh buat supaya hang ada sentiasa ada room for learning. Lepas tu rasa macam bila hang belajar benda baru, jadi excited. Bila excited, happy. Tu tak akulah, aku tak tahu apa. Tapi itu masing-masing lah kan. Dia analogi dia macam ni. Hamba pernah tengok analogi pula, dia boleh pula guna analogi dengan filem kan. Analogi dia sama macam cerita Legally Blonde. Legally Blonde kan dia cakap exercise give you endorphin. Endorphin makes you happy. So happy people just don't shoot their husband kan. So sama lah, sebab happy people kita jadi happy, excited sebab kita tahu benda baru, apa benda semua kan. So feeling dia macam tu lah, feeling dia sama. Feeling dia hang excited, lepas tu hang happy. Itu yang happy dan excited lah punya part. Lepas tu bila fikir lama-lama pun duduk fikir rasa macam pasal apa hang nak jadi auditor ni. Cerita dia, bila hang jadi auditor, auditi dengar cakap hang, benda apa yang hang cakap ada weight dia. Jadi sebab responsibility kita as auditor kan, dah letak table kan. So apa benda kita deliver, apa benda kita cakap, apa benda finding kita bagi tu akan bila kita cakap kalau hang tak buat ni akan ada impact pada alam sekitar. Kalau hang bagi tumpah minyak, nanti in future akan ada pencemaran apa-apa kan. So bila hang auditor, hang cakap, orang buat. So apa benda hang cakap tu ada weight. Lepas tu bila mereka buat, mereka ambil action, hang akan dia memberi impact yang baik kepada alam sekitar. Lepas tu hang pula dah belajar alam sekitar. So hang rasa macam cukuplah rasanya kita tahu keberadaan kita kat atas muka bumi ni bagi manfaat. So rasa macam okay lah. So dua sebab tu lah. Satu sebab excited because of new knowledge, jumpa new people, excited. Lepas tu happy. And then the second reason ialah kita rasa macam memberi manfaat kepada kepada alam sekitar lah kan. Memberi manfaat lah. Lepas tu yang macam okay lah, why not pergi cari cara, pergi study lah, pergi study macam mana nak jadi auditor. So aku pun Google, tanya-tanya orang, call, jumpa auditor yang dah berdaftar kan, macam mana nak jadi auditor, susah ke benda semua. Lepas tu last 2 years 2019 before pandemic kan, 2019 tu okay kan semua benda kan. Pergi attend course, induction course for environmental auditor. Lepas tu
dekat hujung course tu kan dia lepas pergi course, lepas tu dia akan ada exam, kita sit for exam. Lepas tu alhamdulillah lulus. Okay, bila dah lulus tu, lepas tu kena kumpul macam aku 30 audit main days dalam masa 3 tahun. So at least 10 kali pergi audit setahun lah, lebih kurang macam tu kan. Kalau awal alhamdulillah, kalau tak ada masa. Lepas tu disebabkan 2020 pandemik, 2 tahun berturut-turut dia macam sat-sat PKP, sat-sat tak PKP. So nak perantah negeri tak boleh. Lepas tu nak katalah ada audit kat Kedah, kita kerja kat Pahang, lepas tu nak pergi tu jauh, lepas tu tak boleh rantah negeri, tak ada sesaja lah. Kira memang banyak limitation nak kumpul audit punya main days ni lah. Sebab walaupun 30 hari je nampak macam sikit kan, tapi fikir sebulan je awak yang susah sangat. Tak, dia bukannya macam boleh sebulan sesuka hati. Hang kena nak kena kontak hang nak kena kontak auditor yang berdaftar dulu. Hang nak kena attach dengan mereka, sebab dia kan dia nak kumpul audit main days ni, dia kena attach, hang kena macam jadi assistant kepada registered environmental auditor. So hang kena contact mereka dulu, tengok mereka ada job kat mana, apa benda semua. So hang kena attach dengan mereka lah, pergi audit sekali lah. So daripada situ hang boleh belajar macam mana nak audit, macam mana cara dia, apa benda semua. So kira macam auditor on training, lebih kurang macam tu lah kan. So macam tu lah. So dia bukannya simply boleh kata kumpul je lah semua sebulan sekaligus. Tak boleh macam tu. Dia hang kena tengok juga, hang kena telefon dia, tanya dah ada ke, boleh ke nak join sekali. Saya kira ramai-ramai sangat pun tak boleh, ada company tak bagi sebab COVID apa benda semua kan. So macam tu lah. Cerita dia. So hari ni tu salah satulah proses nak mengumpul audit main days. Itulah dia. Lepas tu bila dah cukup tu, barulah kita boleh submit untuk dekat DOE. Lepas tu ada professional interview. Lepas tu kalau mereka kata okey lah, hang ni okey lah, boleh lah, ada integriti lah, ada ni apa benda semua, macam cukup lah ya untuk nak jadi environmental auditor, dan baru boleh jadi registered environmental auditor. Tapi buat masa sekarang ni kita bukan registered lah, dia panggil certified lah kan, sebab dah certified cuma belum registered. So tak boleh lah, boleh pergi audit cuma tak boleh jadi lead macam tu. Okay kan, rasanya tu je lah kot. Dah tadi dah cerita macam pasal apa nak jadi environmental auditor. Lepas tu dah cerita macam mana proses dia kan. For now macam tu lah. Dia punya ni nya. So tak tahu lah in future macam mana kan, kok ada changes in apa benda, prosedur ke apa benda, kita tak tahu lah. So kita just follow je lah. Lepas tu doakanlah supaya perjalanan Nurul Izzah menjadi environmental auditor yang berdaftar dipermudahkan, insyaAllah. Ada apa lagi ya? Tu je kot.